Salam sejahtera semua. Untuk video matematik tahun 4 kali ini, kita akan teruskan dengan tajuk bahagi, ukuran dan sukatan panjang. Okey, boleh rujuk buku teks KSSR Matematik tahun 4, muka surat 182 dan 183. Terlebih dahulu, kita tengok standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungannya ialah 5.1 panjang dan standard pembelajarannya ialah murid boleh 5.1.9 menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan ukuran panjang dengan nombor 1 digit berkaitan milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Okey, kita tengok dahulu bahagi melibatkan sentimeter dan milimeter. Okey, contoh yang pertama, 7 cm 2 mm bahagi 3 dan nyatakan jawapan dalam unit centimeter milimeter, satu lagi dalam unit milimeter. Baiklah, penyelesaiannya kita boleh tulis dalam bentuk lazim seperti ini, iaitu 7 cm 2 mm bahagi 3. Jangan lupa sifir masing-masing ya. Kalau macam sudah ni, kita rujuk sifir 3. Apakah nombor yang didarab dengan 3 dan hasilnya adalah mendekati 7? Ya, tepat sekali, iaitu 2. 2 darab 3 bersamaan dengan 6, jadi 7 tolak 6 bersamaan dengan 1. Baiklah, dekat rumah sentimeter ni, kita boleh tengok bakinya 1. Jangan biarkan ada baki di sini, tapi pindahkannya ke rumah milimeter. Jadi bagaimana kita nak pindahkan 1 cm ni ke rumah milimeter? Betul, kita akan darabkan dengan 10 kerana kalau kita nak tukarkan unit sentimeter ke milimeter, kita kena darab dengan 10. Jangan lupa ya rajah penukaran unit ini. Okey, 1 darab 10 bersama dengan 10. Jadi 2 tambah 10 bersamaan dengan 12. Okey, apakah nombor yang didarab dengan 3? Yang jawapannya adalah 12. Ya, iaitu 4. 4 darab 3 ialah 12. Jadi 12 surat 12 bersamaan dengan 0. Jadi jawapan yang pertama kita ialah 2 cm 4 mm. Okey, satu lagi soalan nak dalam unit milimeter. Jadi apa yang kita kena buat? Ya, kita kena buat penukaran unit. Okey, memandangkan kita ada 2 unit sekarang ni, iaitu 2 cm 4 mm. Yang 4 mm tu sememangnya dah dalam unit milimeter. Jadi kita hanya tukarkan 2 cm ke milimeter dengan mendarabkannya dengan 10. Okey, kaedah yang pertama ialah dengan cara pengiraan, iaitu 2 cm 4 mm. Okey, kita hanya darabkan 2 cm sahaja dengan 10. Jadi 2 darab 10 bersama dengan 20. Jangan lupa tambahkan dengan 4 mm. Jadi jawapan akhirnya ialah 24 mm. Atau menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kotak tukar unit. Jangan lupa tulis unitnya seperti ini. Jadi, isikan kotaknya daripada belakang ke hadapan ataupun daripada kanan ke kiri. Okey, dalam kotak milimeter tu, kita tulis angka 4 dan 2 pada angka sentimeter. Jadi, jawapannya ialah 24 mm. Jadi, gunalah mana-mana kaedah yang mudah difahami. Okey, ini bermaksud 7 cm 2 mm bahagi 3 bersamaan dengan 2 cm 4 mm dan satu lagi jawapannya ialah bersamaan dengan 24 mm. Okey, selesai contoh yang pertama, kita beralih ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah 95 mm bahagi 5. Nyatakan jawapan dalam unit sentimeter dan milimeter. Okey, penyelesaiannya adalah seperti ini. Tulis dalam bentuk lazim seperti yang tertera pada video ini. Jadi, kita tengok digit yang pertama, iaitu 9. Apakah nombor yang didarab dengan 5 akan mendapat 9 atau menghampiri 9? Ya, iaitu 1. 1 darab 5 bersamaan dengan 5. Jadi 9 tolak 5 bersamaan dengan 4. Turunkan 5 seperti ini. Jadi kita ingat balik sifir dalam sifir, iaitu sifir 5. Apakah nombor yang didarab dengan 5? Jawapannya 45.
terdapat sekali, iaitu 9. Jadi 9 darab 5 bersamaan dengan 45. Jadi 45 tolak 45 bersamaan dengan 0. Jadi jawapan kita ialah 95 mm bahagi 5 bersamaan dengan 19 mm. Okey, adakah jawapan kita ini adalah seperti yang dikehendaki dalam soalan? Tidak, sebab jawapan yang kita kena nyatakan ialah dalam unit sentimeter dan milimeter. Jadi apa kita kena buat? Ya, kita kena buat penukaran unit. Jadi, kalau kita nak tukarkan milimeter ke sentimeter milimeter, kita akan gunakan operasi bahagi dengan 10. Okey, jadi kaedah yang pertama ni adalah pengiraan, iaitu dengan menggerakkan titik perpuluhan. Okey, 19 bagi 10. Okey, letakkan titik perpuluhan di belakang 9 seperti ini. Berapa kali kita nak gerakkan daripada belakang ke hadapan? Ya, gerakkan satu kali kerana 10 ada satu sifar. Jadi kita hanya gerakkan sekali seperti ini. Jadi jawapan kita ialah 1/9. Jadi untuk mengenal pasti yang mana satu nombor mewakili unit sentimeter dan milimeter, yang hadir sebelum titik perpuluhan ialah unit sentimeter. Jadi satu ni ialah 1 sentimeter dan yang hadir selepas titik perpuluhan merupakan unit milimeter. Maka jawapan ini ialah 9 milimeter. Jadi 19 milimeter bersama dengan 1 sentimeter 9 milimeter. Untuk kaedah yang kedua, iaitu kaedah kotak tukar unit. Jadi tuliskan sahaja daripada belakang ke hadapan seperti ini. Dan jangan lupa letakkan titik perpuluhan. Jadi untuk mengenal pasti nombor yang mewakili sentimeter ataupun yang mewakili milimeter, mudah sahaja tengok pada warna kotak ataupun pada unit yang tertulis pada kotak itu. Okey, jawapan kita ialah 1 cm 9 mm. Jadi kita dapat tengok kedua-dua kaedah memberikan jawapan yang sama. Boleh pilih mana-mana kaedah yang mudah difahami. Jadi 95 mm bahagi 5 bersamaan dengan 1 cm 9 mm. Okey, beralih kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ni ialah soalan berbentuk penyelesaian masalah. Jom kita baca bersama-sama. Ryan mempunyai seutas reben dengan panjang 57 cm. Dia memotong reben tersebut kepada 6 bahagian sama panjang. Berapakah panjang dalam sentimeter dan milimeter setiap bahagian reben setelah dipotong? Mari kita lukis rajah untuk kita lebih mudah faham. Okey, kita bina ayat matematik berdasarkan rajah ini. Okey, ini adalah reben. Ya, reben ini berukuran dengan 57 cm. Jadi berapa bahagian kita nak bahagi reben ini? Betul, kita nak bahagikan kepada 6 bahagian yang sama panjang. Jadi berapakah panjang setiap bahagian reben itu? Maka ayat matematik yang boleh kita bina ialah 57 cm bahagi 6, dan macam yang soalan minta, unit adalah dinyatakan dalam sentimeter dan milimeter. Jadi 57 cm ini merupakan panjang asal reben dan 6 ini pula ialah bilangan bahagian yang hendak kita potong. Kita tengok langkah pengiraan. Okey, tulis dalam bentuk lazim seperti ini. Okey. Untuk rumah milimeter, kita boleh tuliskan angka sifar seperti ini, iaitu 57 cm sifar milimeter bahagi 6. Okey, sifar berapa kita kena rujuk untuk soalan ini? Tepat sekali, iaitu sifar 6. Jadi apakah nombor yang didarab dengan 6? Jawapannya adalah 57 atau menghampiri 57. Ya, 9. 9 darab 6 bersama dengan 54. Jadi kita tolakkan 7 tolak 4 bersama dengan 3. 5 tolak 5 adalah sifar, tapi tak perlu tulis pun tak apa. Okey, memandangkan 3 tak boleh dibahagi dengan 6, jadi kita akan pindahkan 3 ini ke rumah milimeter. Ingat tak macam mana nak tukarkan sentimeter ke milimeter? Okey, kita tengok rajah ni. Kalau nak tukarkan sentimeter ke milimeter, kita akan darabkan dengan 10. Jadi 3 darab 10 bersamaan dengan 30.
Jadi sifar tambah 30 ialah 30. Okey, 3 bahagi 6 tak dapat ataupun tak cukup. Jadi kita akan ambil dua angka iaitu 30. Apakah nombor yang didarab dengan 6 akan mendapat jawapan 30 atau menghampiri 30? Tepat sekali iaitu 5. 5 darab 6 bersama dengan 30. Jadi 30 tolak 30 ialah sifar. Jadi jawapan yang kita dapat ialah 9 cm 5 mm. Ini bermaksud setelah kita potong reben tersebut kepada 6 bahagian sama panjang, setiap bahagian ukurannya ialah 9 cm 5 mm. Okey, selesai untuk contoh-contoh bahagi melibatkan ukuran panjang untuk unit sentimeter dan milimeter. Kita beralih pula kepada bahagi melibatkan kilometer dan meter. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama iaitu 11 km 40 meter. Bahagi dengan 4, jawapan hendaklah dinyatakan dalam unit kilometer meter, satu lagi dalam meter sahaja. Okey, penyelesaiannya macam biasa, tulis dalam bentuk lazim seperti ini. Okey, sifar berapa kita kena rujuk? Tepat sekali iaitu sifar 4. Apakah nombor yang didarab dengan 4? Jawapannya adalah 11 atau menghampiri 11. Tepat sekali iaitu 2. 2 darab 4 bersamaan dengan 8. Jadi 11 tolak 8 bersamaan dengan 3. Jadi 3 bahagi 4 tak cukup. Jadi kita akan tukarkan 3 km ini ke meter iaitu dengan mendarabkannya dengan 1000. Jadi 3 darab 1000 ialah 3000. Jadi 40 tambah 3000 bersamaan dengan 3040. Jadi kita akan bahagikan. Jadi 3 bahagi 4 cukup tak? Tak cukup, maka kita akan ambil dua angka iaitu 30 bahagi 4. Okey, rujuk sifar 4, 30. Apakah nombor yang didarab dengan 4? Jawapannya ialah menghampiri 30. Tepat sekali iaitu 7. 7 darab 4 bersamaan dengan 28. Jadi 30 tolak 28 ialah 2. Okey, turunkan 4 seperti ini. Jadi, apakah nombor yang didarab dengan 4? Jawapannya ialah 24. Ya, iaitu 6. 6 darab 4 bersamaan dengan 24. 24 tolak 24 bersamaan dengan sifar. Jadi, turunkan sifar satu lagi seperti ini. Sifar bahagi 4, jawapannya ialah sifar. Sifar darab 4 bersamaan dengan sifar. Jadi, sifar tolak sifar ialah sifar. Maka jawapan pertama kita ialah 2 km 760 meter. Okey, untuk yang berikutnya ialah dia nak dalam unit meter sahaja. Okey, untuk tukarkan kilometer ke meter, kita akan darabkan dengan 1000. Okey, jawapan yang kita dapat tadi ialah 2 km 760 meter. Jadi yang 760 meter tu memang dah dalam unit meter, jangan usik. Jadi kita akan tukarkan yang 2 km sahaja ke meter. Jadi kaedah yang pertama iaitu pengiraan. Okey, 2 darab 1000 bersamaan dengan 2000 tambah dengan 760 meter. Jawapannya ialah 2760 meter. Atau menggunakan kotak tukar unit. Okey, tuliskan unit seperti ini dan isikan kotak dengan angka berdasarkan jawapan yang telah kita peroleh tadi. Sifar 6, 7. Okey, dekat unit kilometer ni tulis 2. Jadi jawapan kita ialah 2760 meter. Jadi terbuktilah kedua-dua kaedah pun memberikan jawapan yang sama. Maka 11 km 40 meter bahagi 4 bersamaan dengan 2 km 760 meter atau 2760 meter. Okey, kita beralih ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah 8400 meter bahagi 7 dan nyatakan jawapan dalam unit kilometer dan meter. Okey, penyelesaiannya tulis langkah pengiraan seperti ini. Dalam bentuk lazim seperti ini ya. Okey. 8 bahagi 7. Apakah nombor yang didarab dengan 7? Jawapannya menghampiri 8.
Ya, 1 darab 7 ialah 7. Maka 8 tolak 7 jawapannya ialah 1. Okey, turunkan 4 seperti ini. Jadi sekarang rujuk sifir, apakah nombor yang didarab dengan 7? Jawapannya ialah 14. Ya, 2, iaitu 2 darab 7 bersamaan dengan 14. 14 tolak 14 ialah sifar. Seterusnya, turunkan sifar seperti ini. Apa-apa nombor yang didarab dengan sifar, jawapannya ialah sifar. Maka untuk yang ini, nombor yang didarab dengan 7, jawapannya sifar ialah sifar. Sifar darab 7 bersamaan dengan sifar. Tolakkan akan dapat sifar juga. Kemudian turunkan satu lagi sifar. Selesaikan seperti ini. Maka jawapannya ialah 1200 meter. Okey, tengok balik soalan. Dia nak dalam unit, kilometer dan meter. Jadi langkah yang kedua, kita kena buat penukaran unit. Jadi untuk menukarkan unit meter ke kilometer, kita akan bahagi dengan 1000. Okey, tengok dahulu kaedah yang pertama, iaitu cara pengiraan. 1200 meter bahagi 1000. Kita akan gunakan teknik menggerakkan titik perpuluhan. Okey, letakkan titik perpuluhan di belakang sekali pada nombor 1200 ini seperti ini. Okey, berapa kali kita nak gerakkan daripada belakang ke hadapan? Ya, 3 kali, memandangkan nak bagi 1000. 1000 tu ada 3 sifar, sebab itulah kita gerakkan 3 kali. Jom kita kira bersama-sama. 1, 2, 3. Maka jawapan kita ialah 1.2 sifar-sifar kilometer. Okey, untuk mengenal pasti yang mana satu nombor mewakili kilometer dan mana satu nombor yang mewakili meter, sama juga dengan unit sentimeter dan milimeter tadi, kita akan tengok nombor yang hadir sebelum dan selepas titik perpuluhan. Okey, macam ini yang hadir sebelum titik perpuluhan merupakan unit kilometer dan selepas titik perpuluhan adalah unit meter. Jadi jawapan kita ialah 1 kilometer 200 meter. Kalau tak suka cara ini, boleh guna cara yang kedua, iaitu kotak tukar unit. Okey, tulis unit seperti ini dan tulis daripada belakang. Sifar, sifar, 2, 1 dan letakkan titik perpuluhan. Kalau tak letak pun tak apa, tapi kalau nak tahu unit tu, kita boleh tengok pada warna kotak ataupun unit pada kotak tersebut. Okey, untuk yang ini jawapannya sama juga dengan kaedah yang pertama tadi, iaitu 1 km 200 meter. Maka 8400 meter bahagi 7 adalah 1 km 200 meter. Okey, selesai contoh yang kedua, kita tengok contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga ialah berbentuk penyelesaian masalah. Okey, raja di bawah menunjukkan jarak antara 3 tempat. Apa tempat tu? Perpustakaan, balai polis dan zoo. Okey, kalau dalam rajah tu kita boleh tengok jarak daripada perpustakaan ke balai polis tak diberi, tetapi jarak dari balai polis ke zoo diberi, iaitu 5 km. Jarak perpustakaan ke balai polis ialah separuh jarak balai polis ke zoo. Hitung jarak dalam kilometer dan meter dari perpustakaan ke balai polis. Okey, kata kuncinya ialah separuh jarak balai polis ke zoo. Ini bermaksud kalau separuh tu kita akan bahagi dengan 2. Maka ayat matematik yang boleh kita bina ialah 5 km bahagi 2. Okey, 5 km tu ialah jarak balai polis ke zoo. Bahagi 2 sebab soalan kata separuh jarak balai polis ke zoo. Jadi unit akhir kita adalah dalam unit kilometer dan meter. Okey, jom kita selesaikan bersama-sama. Okey, macam biasa tulis dalam bentuk lazim seperti ini. 5 km sifar meter bahagi 2. Okey, kita rujuk sifir 2. Apakah nombor yang didarab dengan 2? Jawapannya menghampiri 5. Tepat sekali, iaitu 2. 2 darab 2 bersamaan dengan 4. Maka 5 tolak 4 bersamaan dengan 1. 1 tak cukup untuk dibahagi dengan 2, maka kita akan tukarkan 1 km ini ke meter dengan mendarabkannya dengan 1000. Maka 1 darab 1000 bersamaan dengan 1000. Okey, tambahkan dengan sifar akan dapat 1000.
Okey, 1 bahagi 2 tak cukup, maka kita akan ambil 2 angka iaitu 10. 1 dengan sifar tu. 10 bagi 2, apakah nombor darab dengan 2? Jawapannya adalah 10. Ya, 5. 5 darab 2 ialah 10. Maka 10 tolak 10 ialah sifar. Okey, seterusnya turunkan sifar seperti ini. Apa-apa nombor yang didarab dengan sifar, jawapannya adalah sifar. Maka untuk yang ini, sifar darab 2 bersamaan dengan sifar. Sifar tolak sifar ialah sifar dan turunkan juga sifar yang seterusnya. Okey, selesaikan. Maka jawapannya ialah 2 km 500 meter. Ini bermaksud jarak dari perpustakaan ke balai polis ialah 2 km 500 meter. Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Cikgu harap video ini bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih dan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!